Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita dah sampai kepada ulang kaji berfokus bab yang ke-12. Bab yang ke-12, tumpuan masih dalam tajuk yang sama. Tajuk 9 tingkatan 4. Subtopik hari ni kita agak detail sikit lah. Kalau kita tengok subtopik kita ni, dia berkaitan dengan nasionalisme di Barat dan di Asia. Jadi kalau kita tengok tajuk kita ni kan, ini tumpuan pada hari ni lah. Kalau kita tengok, dia agak detail sedikit. Kalau kita tak baca, mungkin tak boleh jawab lah. Tajuk ini kalau tak baca memang agak sukar, sebab dia fakta. Okey, jom kita tengok di SKP sedikit. Yang pertama hari ni kita nak masuk 3 ini. Ni 3 ni kita nak masuk. 1, 2, 3. Soalan ini dia menggabungkan ketiga-tiga subtopik ini. Jadi kalau kita tengok tajuk ini, saya dah habis bincang hari itu ialah warisan negara bangsa, bab 1. Hari ini kita masuk bab 2. Bila kita masuk dalam bab 2 ini, kita nak bincang hari ini adalah pendapat tokoh. Tak baca memang tak boleh jawab. Walaupun kita faham nasionalisme ni perasaan sayang kepada negara, ada kata kunci cinta. 2.2, pelajar kena faham macam mana timbulnya nasionalisme di Barat. Tumpuan kita ini di Amerika, iaitu berkaitan dengan pendudukan British. Siapa tokoh? Kita di sini dalam bab ini kita kena tahu siapa, mengapa dan siapa yang mengetuai. Mengapa, siapa. Dan kita akan masuk satu topik Cina. Jadi kalau kita tengok, dia lebih kepada nasionalisme dan kata kuncinya perkembangan. Macam mana boleh berlaku nasionalisme? Jadi pelajar memang kena baca sikit, faham. Dan hari ni kita tengok modul kejauh A daripada negeri yang kucintai lah, negeri Perak. Dan kita juga tengok modul-modul lain yang ada. Baik, kita tengok di sini. Paling banyak yang saya nampak dalam modul-modul adalah 2.4. Tapi hari ni kita nak masuk yang awal tu dulu. Baik. Masuk. Okey. Ini hot panas ni. Okey, kita tengok di sini pelajar. Seterusnya ialah kemahiran pun cikgu harap pelajar faham lah. Terus tentu dia ada dengan perkataan kepentingan, impak dan kesan. Okey, kita nak tengok di sini. Ini bahagian kedua. Ini kita tak sentuh lagi ni. Ini bahagian kedua. Sebab dia ada 2 bahagian dalam bahagian ni. Kita bahagian pertama ni ialah nasionalisme aja. Yang kedua ini kita masuk nanti. Soalan seterusnya. Dalam bab ini, cikgu akan sentuh 2 soalan saja. Okey. Ini kita tinggalkan dulu. Ini kita nak tengok. Sebab cikgu dah bagi tahu dah tadi. Tajuk dalam modul kejora ini, dia menggabungkan ketiga-tiga ini. Nanti pelajar boleh tengok. Apa yang kita perlu tahu dalam soalan ini. Uniknya soalan ni, kalau kita tak tahu, memang tak boleh jawab. Itu saja. Tak boleh jawab. Cuba kita tengok dulu. Biasanya dalam periksa, dalam menjawab soalan kertas 2 ni, kita ada 5M. 5M, ingat lagi lah. Pada video-video cikgu sebelum ini. Yang kedua, kita kena faham kata tugas, kata kunci, markah. Okey. Stimulus dia dalam kutip dia kata apa? Penempangan nasionalisme berkembang
hasil dari penentangan. Kita garis dalam sini pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan hak rakyat. Okey. Soalan pertama. Dia ini ialah 2.1. Ini 2.2. Oh, unik ni. Yang ini 2.3. Maksudnya di sini. Yang ini nak maksud, kita cerita maksud je lah pelajar mungkin dapat markah. Di sini, dia ada dua negara, bermaksud pelajar kena bagi markah dua-dua tu. Dua-dua. Sebab di sini kita dah dapat dah. Semua ni apa? Dekat atas ni dah ada jawapan. Di sini boleh dapat markah dah. Nasionalisme bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Di sini dia dah bagi markah. Dah dapat satu. Apa lagi kita nampak? Nasionalisme juga ialah semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan. Di sini satu lagi. Sikap dan pendekatan berkaitan dengan apa? Berkaitan. Sikap dan pendekatan. Ini dah satu markah. Perjuangan menentang penjajah dan pembelaan terhadap bangsa dan negara. Ini mungkin satu lagi markah. Dah dapat 3 je. Saya baca sini pun dapat 3 dah. Nampak? Kita apa lagi? Mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial. Markah dia nak 4. Pelajar memahami di sini. Sebab ini soalan fakta ni. Dia tak boleh buang lah. Bermaksud kita kena tengok satu-satu. Sebab ini bukan soalan yang minta pandangan tokoh. Kalau pandangan tokoh ni pelajar, kita boleh tengok pada soalan daripada ini sama. Soalan modul jaguh sama. Dia tanya maksud. Dia ada soalan B pun sama. Cuma soalan B modul jaguh ini dia tanya tentang British saja. Dia beza. Kalau soalan ini My Focus Kuala Kangsar, dia tanya pandangan tokoh. Yang ini 2.1 sahaja. Tapi dalam modul Perak, cuba kita tengok jawapan ni. Pelajar akan nampak lah. Perasaan cinta. Apa yang cikgu terang tadi, dia letakkan di sini. Cinta. Kita nampak semuanya ada pada awal-awal ini. Jadi pelajar, kalau kita tak baca, kita memang tak dapat markah lah. Itu sebab cikgu letak sedih faham maksud nasionalisme. Sebab awal-awal lagi kita dah tak dapat. Okey, yang kedua, perkembangan nasionalisme di Amerika. Amerika ini kita tengok pada di sini Okey, kita tengok di sini. Perkembangan di Amerika ni. Amerika Syarikat siapa? Ada tokoh dah, George Washington. Tapi dia letak situ ialah Thomas Jefferson. Tak apalah macam China, kita ada Dr. Sun Yat-sen, tak ada gambar. Dia nak 4 markah. Huraikan perkembangan reaksi orang Amerika menentang penjajah British. Kerana apa? Dia mesti tanya 5 Y, 5 W ini. Why? Mengapa? Mengapa? Tindakan British melindungi hak penduduk Amerika. Sebab apa mereka menentang? Menentang Empire British. Dan British ni, dia ada berapa empire pada waktu itu? Ada 13 tanah jajahan. Kerajaan ni mungkin daerah-daerah di situ di sini pelajar. 1, 2, kita nampak 13 tadi. Dan mereka juga menentang akta. British jajah ni dia ada akta. Akta yang menyebab penduduk rasa marah lah. Bagi contoh satu pelajar. Mungkin akta stamp, gula dan sebagainya. Siapa yang memimpin? George Washington. Jadi pelajar di sini, pertama kita kena faham ialah mengapa. Mengapa atau sebab apa. Dan kalau kita tahu, bila sebut mengapa ni, pelajar akan dapat jawab banyak lah. Mengapa dia berlaku? Ataupun sebab apa dia berlaku?
Siapa yang memimpin? Kenapa rakyat bangun menentang? Dan sebagainya lah. Kenapa, mengapa? Kita kena tanya-tanya macam itulah. Barulah kita dapat markah. Itu di Amerika. Kalau di China, dia tak ada kaitan dengan Barat dulu. Pertama, China ni dia menentang apa? Salah satunya ialah kita tak nak ingat Barat, kita ingat Manchu dulu. Kita tengok pada perenggan kedua. Mereka ni kelemahan dinasti Manchu. Manchu ni pemerintah dia lah. Kenapa Manchu? Yang dianggap telah hilang mandat. Maksudnya sudah tak dapat kepercayaan lah. Okey. Dua. Hilang kepercayaan terhadap, tadi kelemahan ni hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang pengaruh Barat. Sebab orang Cina ni, dia pada waktu itu dia mengamalkan dasar tutup pintu. Dia bercorak anti Barat. Perenggan kedua dah cukup. Sebab dia tak nak ekonomi Cina ni dikuasai oleh orang asing. Jadi Cina senang, kalau pelajar kata menentang Barat, menentang penguasaan Barat dari segi ekonomi, dapat markah. Menentang kelemahan Manchu, Manchu tidak mendapat kepercayaan. Itu pun dah memadai lah. Siapa yang memimpin? Ini Dr. Sun Yat-sen. Jadi kalau kita tengok pelajar, ini pun sukar. Kalau tak baca, ini pun tak baca, mangkor lah. Tetapi yang C ni, pelajar boleh jawab. Impak. Jarang kita jumpa soalan ada tulis ada kesan ya. Sekiranya tak ada semangat nasionalisme di kalangan masyarakat. Apa kesan kepada negara dari segi politik? Mungkin kita kata politik kita tak stabil. Kerana mudah. Kerana apa huraian kita? Kerana negara luar mudah mencampuri urusan. Kita katakan macam tu. Bila negara luar mencampuri urusan, dari segi ekonominya, kita ini apa? Bergantung kepada Barat. Bergantung kepada orang luar. Kesannya, apa lagi kita nampak? Dari segi sosial, masyarakat akan saling curiga mencurigai, dan kesannya akan secara tak langsung negara kita ini tidak aman. Jadi 8 markah. Kalau boleh, di sini pelajar boleh jawablah dari segi politik, dari segi ekonomi. Kita pecah-pecahkan. Kalau kita pecah-pecahkan, kita nampak. Dan kita cuba kaitkan kesan ini. Kalau apa yang berlaku di Melaka, cuba kita tengok kerajaan Melaka kan. Sebab masyarakat pada waktu itu, bila kita bergantung kepada orang luar, bila orang luar belot, maka jatuhlah Melaka ke tangan Portugis. Lebih kurang macam itulah apa yang kita faham. Jadi di sini seeloknya jawablah fakta, uraian, contoh, inferen. Okey, ini soalan yang pertama pelajar. Cuba kita tengok sedikit modul lain yang ada. Yang ini cuba tengok jawapan. Impartial. Samalah. Mereka okey. Cina pun okey. Cuba kita tengok tadi dia katakan. Perpaduan tak dapat dipupuk. Berlaku pergaduhan. Tiada kesepakatan. Itu sosial. Menggugat kedaulatan ini adalah politik. Kemasukan unsur luar. Pembangunan. Jadi ini membantu pelajar untuk dapat markah yang lebih baik lah. Okey, kita tengok modul jago sedikit. Maksud ini cikgu dah terangkan. Cikgu dah terangkan tadi. Jadi pelajar boleh tengok, macam ini cara jawab cikgu ya. Ini maksud nasionalisme kan. Okey, yang ini peristiwa. Yang ini kita tahu di England lah. England berkaitan dengan raja. Amerika berkaitan dengan penjajahan British. 2 markah saja. Untungnya ada jawapan iktibar. Apakah iktibar yang boleh kita ambil? Penting semangat sayang kepada negara,
perasaan saling percaya mempercayai, mempunyai identiti dan sebagainya. Jadi pelajar, kita dah habis bahagian ini. Kita jumpa lagi pada siri seterusnya. Kita akan sambung yang kedua, iaitu kita akan sambung kepada bahagian inilah, InsyaAllah 9.31. Tadi kita belajar 9.2. Okey, terima kasih pelajar. Jumpa lagi. Bye-bye.